sejahtera semua. Kita berjumpa lagi dalam Bahasa Melayu Tahun 5. Tajuk kita hari ini, Mercu Kebanggaan Kita. Boleh rujuk muka surat 130 teks masing-masing ya. SP kita hari ini 3.3.2, mengedit dan memurnikan perenggan dari aspek ejaan, tanda baca, penggunaan imbuhan, penggunaan kata dan struktur ayat. Objektif edukasi kita pula, murid akan dapat mengenal pasti sekurang-kurangnya 5 kesalahan ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan. Kemudian mengedit dan memurnikan teks. Anda bersama dengan saya seperti biasa, Cikgu Ashley. Jangan lupa tekan like, subscribe dan tekan loceng. Mari kita teruskan. Kita kenal pasti terlebih dahulu beberapa mercu tanda kebanggaan negara kita. Cikgu dah ambil beberapa di sini. Boleh tak murid-murid beritahu cikgu ini bangunan apa? Pernah tak tengok? Ya, ini menara berkembar Petronas. Dua, nak tengok tak yang ni? Ya, ini pula menara Kuala Lumpur. Okey, jadi hari ini kita akan tengok yang ini pula. Ini ialah apa? Ya, ini ialah Jambatan Angkat Terengganu. Mungkin awak pernah tengok di luar negara tapi dalam lagu London Bridge is Falling Down tu. Di Malaysia pun ada jambatan seperti ini ya. Canggih betul. Okey. Aktiviti yang pertama, mari kita baca dulu teks yang terdapat di halaman 130. Cikgu baca untuk awak dan awak iringi cikgu di rumah masing-masing dan ingat betul ha? Semasa di Terengganu, keluarga Farisha mengunjungi produk pelancongan terbaru iaitu Jambatan Angkat Terengganu. Farisha tidak sabar hendak melihat keindahan Jambatan Angkat Terengganu. Di situ, dia akan menyaksikan teknologi seni bina tumpuan rakyat Malaysia dan pelancong asing. Matanya melilau-lilau untuk mencari tempat itu. Encik Farid hanya tersenyum ketika melihat gelagatnya. Kita sudah tiba. Kita berjalan kaki ke jambatan itu. Sementara itu, kamu boleh melihat panorama indah di sini, kata Encik Farid. Wah, cantiknya seni bina. Tidak saya sangka Malaysia ada binaan sehebat ini. Luah Farisha. Encik Farid sekeluarga disambut mesra oleh pegawai penerangan di situ. Setelah membeli tiket, mereka melalui laluan keselamatan dengan teknologi himpasan kod bar untuk ke galeri Jejantas Puncak. Mereka naik ke atas dengan lift. Anak-anak Encik Farid teruja apabila berpijak pada lantai kaca lut sinar di ujung Jejantas Puncak itu. Namun begitu, mereka mula gemetar apabila dipandang muara di bawahnya. Menurut Encik Farid, lantai kaca itu tahan pecah kerana mempunyai jumlah ketebalan 75 cm dan susunkan kaca sebanyak 3 lapis. Mereka berkumpul di tempat khas untuk melihat operasi jambatan itu. Menurut pegawai penerangan, jambatan itu menggunakan teknologi hidrolik paspul yang antara tercanggih di dunia. Daun jambatan akan menaikkan bagi laluan kapal dan diturunkan semula bagi kenderaan lain secara cepat dan selamat. Semasa operasi tersebut, lampu isyarat automatik untuk kenderaan dan pengguna akan dinyalakan dan diiringkan dengan siren khas. Sebelum pulang, mereka mengabadikan kenangan berlatar belakangkan jambatan ikonik tersebut dengan foto interaktif augmented reality ataupun AR. Ini teksnya. Okey. Aktiviti kita seterusnya ialah mengenal pasti kesalahan ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan. Daripada teks tersebut, awak boleh cari beberapa kesalahan dari segi ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan. Okay, cikgu jelaskan dahulu apa maksud kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan ni maksudnya perkataan yang disalah eja. Contohnya, nyamo. Biasanya awak sebut nyamo. NYA-nya, MOK mo, salah. Sepatutnya ejaan yang betul ialah NYA-nya, MUK mo, nyamo. Okay, ini yang pertama. Yang kedua pula, kesalahan dari segi tanda baca. Contohnya, Ali dan Abu bermain bola. Kalau perhatikan di sini ada kata nama khas dan di akhir ayat tersebut ada tanda nokta. Jadi kita betulkan. A huruf besar
untuk Ali dan A huruf besar untuk Abu. Jadi Ali dan Abu bermain bola. Letak nokta di belakang. Manakala dari segi tanda baca pula, contohnya seperti tanda nokta, tanda koma, tanda seru dan tanda tanya ataupun tanda soal. Okay, yang ketiga pula, kesalahan penggunaan imbuhan. Cikgu beri contoh di sini. Mensukai. Kalau perkataan ataupun kata dasar yang mula dari S, biasanya kalau kita letak imbuhan, dia akan ada NY. Jadi, ejaan yang betul ialah menyukai. NYU, K-E-K-I, menyukai. Aktiviti kita, mari kita kenal pasti beberapa perkataan ataupun ayat yang salah, tanda baca yang salah. Okay, yang pertama, kita tengok di sini, ejaan teknologi dia guna J, tukar kepada G. Lancung U tukar kepada O, gelagat terlebih G, buang satu G. Panorama U tukar kepada O. Dan tanda tanya tukar kepada tanda seru. Dan awak boleh perhatikan di sini ya. Ini beberapa kesalahan yang terdapat di dalam teks tersebut. Seterusnya, tanda nokta tukar kepada koma. Berpijak tambah R, dipandang jadi terpandang. Mempunyai jadi mempunyai. Ketebalkan tukar kepada ketebalan. Ejaan hidrolik, O tukar kepada U. Dan tercanggih, I tukar kepada I. Menaikkan jadi dinaikkan. Selamat, ada tanda seru di belakang, tukar kepada nokta. Alternatif, I tukar kepada E. Diiringkan jadi diiringi. Okay, boleh faham? Ini awak boleh rujuk teks tersebut. Okay, seterusnya, apabila sudah membetulkan, cikgu nak awak salin semula teks yang sudah dibetulkan itu di dalam buku penulisan awak. Cikgu sudah beri contoh di sini. Perkataan yang sudah awak betulkan, awak garis dan tulis dengan perkataan yang betul ataupun ejaan ataupun tanda baca yang sudah betul. Boleh faham? Okay, bagus. Aktiviti kita seterusnya, mengedit dan memurnikan teks. Itu sebagai pengukuhan, cikgu nak awak rujuk buku aktiviti tambahan anda di muka surat 69. Dan aktivitinya sama saja, kenal pasti kesalahan ejaan, tanda baca, penggunaan imbuhan, penggunaan kata, struktur ayat yang terdapat dalam petikan. Kemudian, salin semula di ruangan yang disediakan dan hantar kepada cikgu untuk disemak. Okey, boleh faham semua? Okey, anda sepatutnya bangga menjadi rakyat Malaysia sebab kita pun mampu bersaing dengan negara-negara yang maju. Okey, itu saja hari ini kelas. Latihan anda siap, awak hantar di PC ataupun di Telegram. Terima kasih semua.